Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.30 bersama saya Izrina Amir Hamzah. Antara paparan hari ini. Pencapaian cemerlang PNB lebih 4 dekad, tingkat keyakinan pelabur. Juga 5 lagi anggota JPJ Pulau Pinang direman berhubung kes rasuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bekas Exco Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Abdul Latif Bandi dilepas dan dibebaskan daripada semua 37 pertuduhan melibatkan wang suapan lebih 30 juta ringgit. Turut dilepas dan dibebaskan dua tertuduh lain iaitu anak bekas adun endau itu Ahmad Fauzan Hatim 27 tahun dan perunding hartanah Amir Sharifuddin Abdul Raub 46 tahun. Keputusan itu dibuat Hakim Kamaruddin Kamsun selepas mendapati pihak pendakwaan gagal untuk membuktikan kes prima facie terhadap mereka. Hakim Kamaruddin membaca 13 alasan penghakiman sebelum membuat keputusan membebaskan dan melepaskan ketiga-tiga tertuduh. Dalam kes itu, seramai 63 saksi dipanggil memberi keterangan dan 1071 eksibit dikemukakan kepada mahkamah sepanjang 40 hari perbicaraan berlangsung. Ketiga-tiga mereka didakwa dengan 33 pertuduhan mengikut Seksyen 28-1-C Akta SPRM 2009 serta 4 pertuduhan di bawah Seksyen 32-8-C dan Seksyen 89 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Pada 19 April 2017, Datuk Abdul Latif, 53 tahun bersama anak lelakinya dan seorang perunding hartanah mengaku tidak bersalah terhadap kesemua 37 pertuduhan berasingan. Pihak pendakwa dijangka memfailkan rayuan di Mahkamah Tinggi Johor Bahru dalam tempoh 14 hari. 32 megapiksel, kamera depan terangkat. Vivo. 5 lagi penguatkuasa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Pulau Pinang direman 7 hari bagi membantu siasatan kes menerima rasuah daripada pemilik syarikat lori. Perintah reman hingga Sabtu depan terhadap semua suspek berusia antara 32 hingga 55 tahun itu dikeluarkan Magistrate L. Umar Devi. Semua suspek berjawatan grade 19 hingga grade 32 adalah kumpulan kedua penguatkuasa direman bagi membantu siasatan kes berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 17-A Akta SPRM 2009. 17 lagi penguatkuasa yang memberi keterangan di Pejabat SPRM Pulau Pinang semalam dibebaskan dengan jaminan berikutan siasatan ke atas mereka sudah selesai. Sebelum itu, sebanyak 23 daripada 24 penguatkuasa JPJ negeri yang direman SPRM Rabu lalu dibebaskan pada Jumaat lepas dengan jaminan SPRM. Manakala seorang lagi masih ditahan berikutan siasatan terhadapnya belum selesai. Rabu lalu, Mahkamah Magistrate Georgetown membenarkan permohonan reman 7 hari terhadap 30 individu termasuk 24 penguatkuasa terbabit. Ia susulan operasi khas lalu terhadap semua suspek yang dipercayai terlibat dengan kegiatan rasuah melindungi pemandu-pemandu lori. Difahamkan sebanyak 75 pegawai dan anggota agensi itu dipantau SPRM dalam siasatan kes sindiket lori kebal. Pencapaian permodalan nasional berhad PNB selama 41 tahun adalah manifestasi profesionalisme, kepimpinan dan pengurusannya. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata keutuhan institusi itu tidak mungkin dicapai sekiranya tanggungjawab tidak dijalankan dengan integriti dan amanah. Justru nilai-nilai sama harus diteruskan kepimpinan PNB hari ini dalam mengembling pelaburan rakyat Malaysia yang setia memberi kepercayaan terhadap mereka. Yang telah
Perdana Menteri berucap dalam rakaman khas sempena merasmikan Minggu Saham Amanah Malaysia MSAM 2019 di Sungai Petani Kedah pagi tadi. Jelas beliau, kepimpinan PNB diseru agar tidak terlibat dalam salah guna kuasa kerana keyakinan rakyat khususnya pelabur tidak mudah diperoleh. Sesungguhnya tanggungjawab PNB amat berat. PNB mendukung harapan dan aspirasi para pelabur yang mengharapkan pulangan pelaburan untuk meningkatkan kualiti hidup mereka. Janganlah terleka dan ambil mudah tanggungjawab dan amanah ini. Janganlah salah guna kuasa, kelonggaran tadbir urus, kemerosotan integriti, penyelewengan, rasuah dan ketirisan seperti mana yang berlaku di institusi-institusi lain berlaku kepada PNB. Akhirnya, kerajaan terpaksa capur tangan tetapi bukan penyelesaian kerana imej yang tercalar tidak mudah diperbaiki. Tambah beliau, selama lebih 4 dekad penubuhan PNB, aset kumpulan berjaya dikembangkan mencecah RM298.5 bilion dengan sebahagian besarnya melalui 14 produk unit amanah saham nasional berhad ASNB. Seramai 13.8 juta pemegang saham direkod setakat ini, sebanyak RM187.1 bilion nilai dividen berjaya diberikan kepada pelabur. MSAM 2019 adalah edisi ke-20 penganjuran dengan 150,000 pengunjung dijangka hadir sepanjang 7 hari program. Hadir bersama Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Azmin Ali, Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukhriz Tun Mahathir dan Pengerusi PNB Tan Sri Zeti Aziz. Sementara itu, bersempena dengan MSAM kali ini, PNB turut melancarkan aplikasi baru MyASNB. Aplikasi itu membolehkan pemegang unit mengurus dan mengakses akaun dengan pantas hanya di telefon pintar mereka pada bila-bila masa saja, di mana-mana sahaja. Bagi mengetahui dengan lebih lanjut mengenai aplikasi terbaru PNB itu, kita berlintas langsung bersama Raza Syazani Muhammad. Raza, boleh kongsikan berkenaan aplikasi MyASNB? Silakan Raza. Terima kasih Intan di SP Sri Pentas. Saya sekali lagi dari SP Sungai Petani Kedah membawakan kepada anda Minggu Saham Amanah Malaysia MSAM 2019. Baiklah, hari ini seiring dengan tuntutan digitalisasi dan juga cabaran revolusi industri 4.0, pelaburan kini boleh diakses dan juga diuruskan secara lebih mudah dengan adanya aplikasi pintar. Dan pada hari ini, Permodalan Nasional Berhad PNB memperkenalkan aplikasi mudah alih MyASNB bagi memberikan kemudahan kepada pelabur untuk mengurus dan juga mengakseskan pelaburan mereka. Jadi bagi mengetahui dengan lebih jelas berkenaan dengan MyASNB, ini kita bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif ASNB, Muhammad Hussein. Terima kasih Encik kerana sudi bersama dengan Bulletin 130. Baik, tahniah diucapkan kepada PNB dan juga ASNB dengan memperkenalkan aplikasi MyASNB ini. Jadi boleh ceritakan tentang perincian keistimewaan MyASNB ini? Pertama kali saya bagi pihak PNB dan kumpulan PNB mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah serta Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Ekonomi kerana sudi menyempurnakan perasmian ataupun pelancaran MyASNB app. Dan oleh kerana MyASNB app ni ialah selepas setahun kita memperkenalkan portal MyASNB di mana kita mendapat sambutan yang lebih hangat. Jadi oleh itu kita mula memperkenalkan MyASNB app dan bermula pada hari ini, dan ia akan lebih memudahkan orang ramai untuk membuat ataupun meninjau butir-butir pelaburan mereka dalam masa dia orang in mobility lah ataupun dalam perjalanan. Walaupun nak pergi kerja dan sebagainya boleh menggunakan MyASNB app ini. Okey, Cik Muhammad Hussein, boleh cerita sikit bagaimana untuk perincian ini didapati oleh pelabur-pelabur ini? Okay, bagi pemegang-pemegang unit, mereka boleh memuat turun aplikasi MyASNB ini jika mereka menggunakan Apple, mereka menggunakan Apple App Store, ataupun kalau bukan Apple, mereka menggunakan Google Play Store. Jadi itu mudah saja. Sebab dengan selepas muat turun tu mereka boleh
menggunakan terus aplikasi ini. Tetapi ini mereka mesti mempunyai portal MySNB sahaja dulu. Tanpa portal MySNB mereka tidak boleh menggunakan aplikasi MySNB app. Mungkin boleh cerita sikit tentang apa kelebihan Minggu Saham Amanah Malaysia ni dan bagaimana agaknya. Mungkin ada pesanan ringkas kepada penonton Bulletin 130. Okay, bagi mereka-mereka yang datang ke di Minggu Saham Amanah ni, satu, mereka akan ditunjuk ajar bagaimana sebagai contoh nak membuat turun MySNB app. Dan bagi mereka yang tidak berkesempatan datang kepada di Sungai Petani, mereka boleh membuat aplikasi MySNB app ini dan mereka boleh mendapat insentif dengan menjadi peserta yang ke 5,000 mendapat RM10 ekstra. Dan banyak keuntungan ataupun benefit dari segi MySNB ini ialah kerana mereka daripada situ kita boleh dapat monitor macam mana perkembangan pelaburan mereka dan boleh mendapat tahu 30 transaksi yang latest daripada melalui MySNB app saja. Okay. Ada pesanan ringkas untuk MSAM kali ini? Bagi mereka yang berdekatan di Sungai Petani, Kedah, Perlis, Alor, Butterworth, datanglah sebab kami di sini sentiasa memberi pandangan tentang bagaimana untuk membuat pelaburan dan sebagainya. Okey, terima kasih Encik Muhammad Hussein, Ketua Pegawai Eksekutif ASNB. Jadi kepada semua pelabur di rakyat Malaysia, terutama kepada pelabur ASNB ini, untuk sama-sama kita muat turun aplikasi MySNB kerana anda bakal merasakan kemudahan untuk mengakses dan juga menguruskan pelaburan anda. Dan kepada mereka yang berada di berdekatan utara, terutamanya orang Sungai Petani, Alor Setar dan Pulau Pinang, Perlis dan sebagainya, datang beramai-ramai kita jayakan MSAM 2019. Setakat itu dahulu, sekian, kembali bersama Intan di Sri Pentas. Terima kasih Raza langsung di Sungai Petani Kedah. Baiklah, kita terus ke laporan berikutnya. Qari dan Qariah Malaysia diumumkan sebagai Johan kategori tilawah Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa MTHQA ke-61. Abdul Khair Jalil dan Nur Farhatul Fairuzah Panut masing-masing membawa pulang jongkok emas bernilai RM70,000, piala iringan serta wang tunai RM40,000. Abdul Khair Jalil memperoleh 93.02% markah, manakala Nur Farhatul Fairuzah Panut memperoleh 87.05% markah keseluruhan. Alhamdulillah, rasa syukur, gembira sangat. Alhamdulillah, berkat daripada doa semualah, sahabat-sahabat, ibu bapa, keluarga semua. Alhamdulillah, syukur sangat dan tak sangkalah sebab kira ni di Malaysia ni ini kali pertama saya ke antarabangsa dan saingan pun memang kuat. Tak jangkalah. Alhamdulillah. Saya berasa sangat bersyukur kehadrat Ilahi kerana diberikan kemenangan yang sangat besar atas segala usaha dan semua doa yang diberikan kepada daripada ibu, ayah, arwah ayah, kawan-kawan, guru-guru dan semua pihak. Bagi Naib Johan Qari dan Qariah kategori sama, pemenang membawa pulang wang tunai bernilai RM30,000. Tempat ketiga, wang tunai RM20,000. Tempat keempat, wang tunai RM15,000 dan tempat kelima, RM10,000. Manakala bagi kategori menghafaz Al-Quran, Johan diungguli oleh Qari Sweden, Muhammad Abdi dan Qariah Niger, Fatuma Usini Musa yang turut sama membawa pulang jongkok emas bernilai RM70,000, piala iringan dan wang tunai bernilai RM25,000. Naib Johan pula membawa pulang wang tunai bernilai RM20,000 dan tempat ketiga RM15,000. Berlangsung di Dewan Plenary Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, pengurniaan hadiah disempurnakan Sultan Perak Sultan Nazrin Shah. Turut berkenan berangkat Raja Permaisuri Perak Tuanku Zahra Salim. Hadir bersama Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan isteri Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Terompah yang mempunyai nilai warisan unggul dan klasik di Melaka, sinonim dengan masyarakat Cina atau Baba Nyonya. Biarpun budaya memakai terompah kini tidak begitu meluas, namun reka bentuk dan motif corak yang pelbagai menjadikan terompah terus kekal relevan.
Terompah buatan Nyonya Tam di Kampung Jawa ini dibuat daripada kayu tempatan dengan berbagai corak seperti bunga, dedaun dan kaligrafi. Terompah hasil kerja tangan ini memerlukan ketelitian dan ketekunan. Berkat kesabaran dan minat, Nyonya Tam mampu meneruskan legasi yang diwarisi keluarganya sejak 100 tahun dahulu. Saya sudah niaga 20 lebih tahun. Saya kecil-kecil sudah ikut bapa belajar. Habis sekolah balik, saya ikut bapa tengok dia macam-macam mana nak paku lah. Saya mula-mula paku 1-2 je. Habis mula sudah siap, sudah tahu, saya pasang 1 pasang je. Saya ikut macam tu. Pada peringkat awal, terompah yang dihasilkan oleh generasi Tam digunakan masyarakat Cina yang menetap dan berniaga di bekas Pasar Besar Melaka berhampiran kedainya ini. Namun pemakaiannya berkembang sehingga ke kalangan penduduk luar dan digunakan di bilik air, di sekitaran rumah, masjid dan surau untuk berwudu. Terompah Nyonya Tam dijual antara 13 hingga RM30 mengikut saiz dan corak. Ia boleh dijadikan cenderahati dan dekorasi dengan rekaan kontemporari. Syarikat Faiza Sendirian Berhad menjalin kerjasama dengan Institut Diabetes Kebangsaan NADI bagi memberi pendidikan tentang rawatan, penjagaan dan pencegahan penyakit diabetes dan komplikasinya kepada masyarakat. Ia bagi membantu mengukuhkan kesedaran mengenai impak dan pengetahuan mengenai penyakit kencing manis. Memorandum persefahaman ditandatangani Pengerusi NADI Profesor Emeritus Datuk Mustafa Embong dan Pengarah Urusan Syarikat Faiza Sendirian Berhad Faiza Bawumi Said Ahmad semalam. Melalui perjanjian ini, Syarikat Faiza menyumbang RM450,000 sebagai menyambung penajaan untuk aktiviti pendidikan diabetes NADI selama 3 tahun dalam bentuk penerbitan majalah NADI yang diterbitkan 2 kali setahun. Majalah NADI diterbitkan sejak tahun 2013. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa, bangunan Kementerian Penerangan Afghanistan di Kabul digemparkan dengan tembakan dan letupan meragut 7 nyawa. Bangsa yang maut melibatkan 3 pegawai polis dan 4 orang awam. Manakala 4 suspek yang terlibat lancarkan serangan itu turut ditembak mati oleh anggota keselamatan. Menurut jurucakap kerajaan, letupan pertama kedengaran sekitar jam 11.40 pagi waktu tempatan, diikuti tembakan bertali arus oleh suspek. Serangan mencetuskan insiden berbalas tembakan antara suspek dan polis yang berlalutan lebih 6 jam sebelum keadaan berjaya dikawal oleh pihak berkuasa. Karim, sayangku. Sekurang-kurangnya 13 orang maut dalam insiden tembakan dalam sebuah bar di Veracruz, Timur Mexico. Menurut jurucakap kerajaan, beberapa individu bersenjata menyerbu bar berkenaan dan mencari seorang lelaki sebelum melepaskan beberapa das tembakan. Mangsa yang maut terdiri pada 7 lelaki, 5 wanita dan seorang kanak-kanak. Menurut sumber itu lagi, kesemua mangsa yang maut adalah bersaudara. Ketika kejadian, mangsa sekeluarga sedang meraihkan satu sambutan di bar berkenaan. Selepas mengalami tempoh reda seketika, berikutan kebakaran bangunan Notre Dame, Bandar Paris kembali dibanjiri ratusan penunjuk perasaan ves kuning. Bantahan yang diadakan buat kali ke-23 itu bermula pada November lalu bagi membantah kos sara hidup yang tinggi dan jurang ekonomi antara penduduk kaya dan miskin di negara itu. Bagaimanapun, menurut penunjuk perasaan, insiden kebakaran Notre Dame menyemarakkan kemarahan orang ramai apabila para jutawan Perancis dengan cepat bertindak balas memberikan bagi membina semula bangunan itu. Bantahan kali ini bermula secara aman, namun ada yang bertindak melampau dengan membaling batu ke arah polis dan mencetuskan kebakaran. Kira-kira 100 orang ditahan dalam bantahan yang diadakan semalam. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan sukan,
Bola sepak Liga Super. 4 lagi aksi ke-10 Liga berlangsung malam tadi menyaksikan Johor Darul Takzim JDT terus melebarkan rekod tanpa kalah dengan kemenangan ke-8 mengatasi PKNS FC 3-1 di gelanggang sendiri. Juga meraih 3 mata penuh pencabar terdekat Pahang yang mendudukkan Perak di tempat lawan dengan keputusan 1-0. Selangor pula mengatasi PKNP FC dengan kemenangan 2-1 di Shah Alam, sementara Kuala Lumpur turut ceria selepas menumpaskan PJ City FC 1-0 di Ceras. JDT berjaya membalas dendam kekalahan kepada PKNS FC dalam saingan Piala FA apabila mengatasi skuad bimbingan Datuk K. Raja Gobal itu 3-1 pada aksi Liga. Pendahulu Liga ini membuka jaringan minit ke-8 hasil penyudah Afiq Fazail berpunca gerakan sepakan sudut. Tuan rumah diharikan sepakan penalti pada minit ke-14. Gonzalo Cabrera menyudahkannya untuk menggaringkan jaringan 2-0. Babak kedua PKNS merapatkan defisit 1-2 apabila Gabriel Guerra berjaya melakukan penyudah minit ke-48. Gol ketiga JDT dijaringkan pemain kebangsaan Safawi Rashid pada minit ke-85. 8 kemenangan setakat ini JDT kekal teratas dengan 26 mata selepas 10 perlawanan. Ini kekalahan keempat PKNS FC dan akur di tangga ke-5. Pahang terus mengejar kedudukan JDT apabila meraih kemenangan ke-7 menupaskan Perak. Gol tamat separuh masa skuad Tok Gajah akhirnya lega dengan gol tunggal kemenangan Harold Gulon pada minit ke-56. Kedudukan 1-0 itu berjaya dipertahankan sehingga permainan berakhir. Apatah lagi pelawat mula pincang selepas kehilangan Muhammad Nur Azam Abdul Aziz yang dilainkan kad merah pada minit ke-72. Selangor berjaya memintas Kedah untuk berada di kedudukan ketiga carta Liga menerusi kemenangan 2-1 ke atas PKNP FC. Skuad The Red Giants membuka jaringan seawal minit ke-14 menerusi sepakan penalti Sandro Da Silva susulan kekasaran dilakukan ke atas Abdul Halim Saari. Pasukan tuan rumah berjaya menggandakan jaringan menerusi rembatan lerit pemain kebangsaan Syahmi Safari pada minit ke-79. PKNP FC hanya mampu menggunakan defisit jaringan pada minit ke-85 melalui rembatan kencang Fazrul Hazli Kadri dari luar kotak penalti. Kuala Lumpur berjaya meraih kemenangan kedua musim ini. Penyudah pemain pertahanan Asri Cucu pada minit ke-50 sudah cukup untuk skuad The City Boys menewaskan pasukan jiran PJ City FC dengan kemenangan tipis 1-0. Apapun kemenangan ini gagal mengeluarkan Kuala Lumpur dari posisi tercorot Liga dengan baru mengumpul 7 mata. Sekian paparan hari ini, penemuan makam dinasti ke-18 Mesir Purba yang memiliki saiz luar biasa di tebing barat Sungai Nil mengakhiri Buletin 1.30. Terima kasih kerana menonton. Saya Izrina Amir Hamzah. Salam hormat dan Assalamualaikum.